Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Apa khabar murid-murid 4 Tulip? Hari ni hari Jumaat 19 Februari 2021. Hari ni kita akan sambung matematik kita dengan tajuk pola nombor. Pola nombor. Kamu pernah dengar tak apa itu pernah dengar pola nombor? Pola nombor pun kamu belajar tiap-tiap tahun dari darjah 1 sampai darjah 3. Jadi cikgu harap kamu masih ingat sikit-sikit apa dia pola nombor. Pola nombor ialah boleh kita katakan maksudnya sama dengan corak nombor. Corak nombor. Nombor kita bila kita ada beberapa nombor itu perlu disusun dengan elok. Kita dah pun belajar bagaimana untuk menyusun nombor. Nombor perlu disusun elok supaya kita nampak dia ada satu susunan yang elok, iaitu sama ada tertib menaik, maksudnya nombor itu semakin besar, ataupun nombor itu disusun dalam tertib menurun, maksudnya nombor itu semakin lama menjadi semakin kecil. Jadi hari ini kita akan belajar tentang pola nombor. Kita nak kenal apakah pola untuk nombor yang diberi nanti. Jadi kamu boleh tengok rujuk buku teks, muka surat 11, seperti yang paparan cikgu tunjukkan, muka surat 11 dan juga muka surat 12. Itu muka surat 12. Jadi kita tengok muka surat 11 dahulu. Di sini kita ada 3 contoh. Contoh pertama, kita ada nombor 28,010. Sekejap cikgu tunjukkan nombor itu. Kita ada nombor yang pertama ni 28,010. Kemudian kita ada nombor yang kedua 28,016. Kemudian kita ada nombor yang ketiga 28,022. Dan nombor yang keempat 28,028. Keempat-empat nombor ini disusun dalam susunan. Cuba perhatikan. Dia warnakan 2 digit nombor nilai tempat sar dan puluh dengan warna putih. Sar dan puluh diwarnakan putih sebab di situ digit itu je yang berubah. Digit itu je yang berubah. Jadi di situ kita boleh nampak nombor ini disusun secara menaik. Nombor ini daripada cikgu akan sebut digit sar dan puluh saja. Nombor pertama, digit sar dan puluhnya ialah 10. Untuk digit kedua, sar dan puluhnya 16. Untuk nombor ketiga, sar dengan puluh dia 22. Dan nombor keempat, sar dengan puluh dia 28. Jadi kita nampak daripada 10 jadi 16, jadi 22, jadi 28. Kenapa cikgu tak sebut 3 digit lagi, iaitu puluh ribu, ribu dengan ratus? Sebab 3 digit yang belah kiri tu, yang warna hitam tu, digitnya sama. Jadi kita nak senang untuk kenal pasti, kita tengok digit yang berubah, yang warna putih tu saja. Jadi kita tengok 10 jadi 16, jadi 22, jadi 28. Jadi kamu tengok anak panah merah yang ada di atas garis nombor. Ini dipanggil garis nombor. Anak panah merah itu dituliskan tambah 6, tambah 6, tambah 6. Anak panah itu dituliskan tambah 6, tambah 6, tambah 6. Tambah 6, tambah 6, tambah 6. Jadi menunjukkan nombor ini semakin ke kanan, nombor itu semakin membesar. Daripada 10 jadi 16 sebab 10 tambah 6 jadi 16. Dari 16 jadi 22 sebab 16 tambah 6. Jadi 22. Kemudian dari 22 menjadi 28 sebab 22 tambah 6 jadi 28. Jadi kita nampak nombor ini semakin lama semakin besar. Jadi polanya, polanya kita boleh tengok di sini. Apa budak tu kata? Ini pola nombor tertib menaik 6, 6. Jadi itu cara kita tulis pola nombor. Pola untuk nombor ini ialah tertib menaik 6, 6. Itu pola dia. Jadi dalam latihan nanti bila diminta tulis pola nombor, kita akan tulis kalau nombor itu menjadi semakin besar, jadi kita akan kata tertib menaik. Kemudian nak tahu berapa banyak dia naik.
Jadi kita kena tengok dari satu nombor menjadi ke satu nombor lagi tu, dia tambah berapa. Kalau menaik maksudnya dia tambah. Okey? Jadi dekat sini dia tambah 6, tambah 6, tambah 6. Sebab itu dia kata 6, 6. Tertib menaik 6, 6. Okey, jadi itu cara untuk kita tulis pola nombor. Okey, kita tengok contoh yang kedua. Baik, contoh kedua kita ada 5 nombor. Okey, kita tengok nombor yang pertama. Kita ada 10,017. Sekejap, cikgu dah terpadam 10,000. Okey, itu dia. Nombor yang kedua kita ada 10,010. Oh, terpadam lagi. 10,010. Kemudian kita ada 10,003. Kita ada 10,003. Kita ada 9,996 dan 9,989. Okey. Dan di bawah nombor-nombor ini, nombor tu telah dimasukkan ke dalam garis nombor. Dekat B tu, dia dah dimasukkan ke dalam garis nombor. Ini. B ni, dia masukkan nombor yang sama ke dalam garis nombor. Okey, bila kita letak nombor ini pada garis nombor, nombor ini mestilah disusun seperti yang kamu tengok pada garis nombor. Maksudnya, dia mula daripada 9,989, lepas tu dia pergi 9,996, 10,003, 10,010, 10,017. Okey. Menghala ke kanan nombor tu mesti jadi makin besar. Pada garis nombor dia mesti tulis macam tu. Tapi kamu tengok anak panah. Anak panah dia menghala ke mana? Anak panah dia menghala ke... Sekejap, cikgu tandakan anak panah tu. Okey, anak panah ini ditanda ke arah kiri bermula daripada kanan. Dia tanda dari kanan dia tolak 7. Dia pergi lagi ke kiri tolak 7. Pergi kiri lagi tolak 7. Pergi kiri lagi tolak 7. Okey, jadi bila dia pergi ke arah kiri bermaksud nombor ini semakin kecil. Jadi kalau kita tengok balik dekat A tadi, ni A. Tengok balik pada A. Okey, daripada 10,017, makin lama, last sekali dia jadi 9,989. Jadi, nombor ini semakin apa? Menaik ke menurun? Nombor ini semakin menurun. Dia makin lama makin jadi kecil. Okey. Sebab itu pada garis nombor, cuba kamu tengok pada garis nombor, dia tulis pada anak panah tambah ke tolak? Dia tulis tolak sebab nombor ini makin lama makin kecil dan dia mesti mula dari kanan. Mula dari sini. Dia mesti mula dari situ. Okey. Berakhir di situ. Okey. Jadi, dia tolak 7. Jadi, daripada 10,017, semakin lama dia kecil. Akhirnya, dia jadi 9,989. Jadi, pola nombor ini... Okey, apa pola nombor ini? Pola nombor ini boleh kita tengok pada... situ. Tertib menurun 7. Jadi pola untuk nombor yang kedua ini ialah tertib menurun 7. Jadi macam mana dia dapat 7? Tengok. Kita hanya tengok 2 digit di belakang sahaja. Tengok 2 digit di belakang sahaja. Okey, bermula daripada... Kita tengok pekat nombor ni. Tengok nombor ini 17. Kita ada 17. Kemudian dia jadi 10. Kemudian dia jadi 3. Kemudian dia jadi... yang ni kena tengok 3 digit. 996. Okey, dan akhirnya dia jadi 989. Okey, daripada 17 yang mula-mula tu. Ini. Daripada 17, dia turun jadi 10. Dia turun jadi 10. Tu dia. 17 nak jadi 10, mestilah tolak 7 ni. Tolak 7. Okey, daripada 10 nak jadi 3. Daripada 10 nak jadi 3 seperti dalam bulatan hijau cikgu tu. Okey, dari 10 nak jadi 3 pada garis nombor kat sini. Nombor ni nak jadi nombor ni. Okey, apa yang perlu dibuat untuk
10 menjadi 3. Kena tolak 7. Betul ni tolak 7 pada anak panah ni. Jadi 10 tolak 3 kan? 10 tolak 7 kan 3. Jadi sebab itulah kita kata polanya tadi ialah tertib menurun 7. Pola tadi ialah tertib menurun 7. Okey. Jadi tengok pula contoh yang ketiga. Untuk contoh yang ketiga, nombornya ada pada kalkulator. Okey, nombor pada kalkulator. Nombor pertama kita ada 20,730. Nombor yang kedua kita ada 30,730. Nombor ketiga 40,730. Nombor keempat 50,730. Dan nombor yang terakhir 60,730 dalam petak-petak merah tu. Okey, perhatikan digit mana yang berubah. Okey, di bawah tu dia dah warnakan dengan warna putih digit yang berubah. Puluh ribu dan ribu. Nilai tempat 10,000 dan ribu. Daripada 20 dia dah jadi 30. Daripada 30 jadi 40. Dari 40 jadi 50. Dari 50 jadi 60. Okey, jadi 20 ke 30 dia naik ke turun? Dia naik. 30 ke 40 dia naik. 40 ke 50 dia naik. 50 ke 60 dia naik. Jadi tertibnya tertib. Ya, tertib menaik. Ini dia tertib menaik. Tertib menaik. Okey, berapa? Dia naik berapa? 20 nak jadi 30. Dia tambah berapa? Dia tambah ni 10,000. Jangan kata tambah 10. Okey, bukan 10 ni. Dia tambah dekat tempat 10,000 tu. Dia tambah dekat tempat 10,000. Jadi dia tertib menaik 10,000. Itu pola untuk contoh nombor 3. Okey, jadi ini adalah apa yang terkandung dalam buku teks kita. Okey, dalam buku teks kalau kita rujuk, okey, ini tentang pola nombor. Okey, jadi seterusnya muka surat 12, kita ada contoh yang keempat. Di sini kamu kena lengkapkan. Okey, ada nombor yang hilang. Okey, dia dah warnakan digit yang berubah. Okey, nombor ini diletakkan pada anak tangga. Tangga ini naik ke tangga turun? Mula daripada kiri tu dia naik ke turun. Dia mula dari sini. Habis dekat situ. Jadi dia menurun. Jadi tertib dia mestilah tertib menurun. Turun berapa? Tengok yang dia warnakan dengan warna merah. Digit 8 dengan digit 7. Ribu saja berubah. 8,000 turun 7,000. 7,000 turun? Ya, 6,000. 6,000 turun? 5,000. Nanti kat last kali ni 5,000 turun jadi 4,000. Untuk digit 8 tempat 10,000 tu sama 8. 110 sah pun sama 275. Hanya 1,000 je berubah. Okey, jadi pola dia pola apa? Dia menurun, betul. Tertib menurun. Berapa? Menurun. Tertib menurun 1,000. Betul. Tertib menurun 1,000. Jadi awak boleh try pada contoh 5. Okey. Dan boleh juga try dengan contoh 6. Dia kata susun nombor ini dalam tertib menurun. Contoh 6 tu kata kamu kena susun dulu. Ni, dia kata arahannya susun tertib menurun. Nyatakan pola nombor yang terhasil. Okey, ada 6 nombor kamu susun tertib menurun. Lepas tu baru nampak pola dia. Okey, ini apa yang ada dalam buku teks kita. Jadi tolong tengok buku teks. Okey. Okey, lepas ni cikgu akan tunjuk sikit apa lagi yang perlu kita fahamkan tentang pola nombor. Okey, kemudian lepas tu pula cikgu akan bagi tahu latihan yang perlu kita buat. Okey, kita akan sambung kemudian.